Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya nak review satu counter. Counter ini adalah nama dia Pentamaster Corporation. Okay, so sebelum tu kita nak tengok dulu apakah fundamental bagi Pentamaster ni. Okay, so caranya kita tengok pada laman website malaysiastock.biz. Okay, just masuk malaysiastock.biz, kemudian kita tengok, kita letak Penta. Okay, Pentamaster. So, Pentamaster kita nak kena tahulah apa yang syarikat Pentamaster ni dia berada di dalam sektor mana, subsektor mana. So, dalam kes ni, syarikat Pentamaster berada di dalam sektor teknologi, subsektor teknologi equipment. Okay, so and then kita tengok pada keuntungan dan kerugian dia. Okay, quarterly kita nampak revenue dia sekitar 100 hingga ke 120 ataupun 130 juta ringgit. Profit dia sekitar dalam 15 hingga ke 20 juta ringgit. Itu dari segi quarterly. Kemudian kita tengok dari segi annual. So annual berlaku peningkatan dari segi revenue pada tahun lepas. Pada tahun lepas dia berkurang sikit. Mungkin disebabkan oleh kesan daripada COVID. Keuntungannya pun ada berkurang dalam lebih kurang 10-13 juta ringgit. So, mampukah Penta kali ini naik semula? Kita tak tahu. So, itu daripada segi fundamental. So jumlah saham dia 712 juta. Market capital 3 bilion. So cukup di situ untuk kita lihat dari segi fundamental analysis. So sekarang ni kita lihat pula dari segi carta dia. Daripada segi carta kita lihat di sini bahawa dia has been rallying. Dia duduk rally daripada bulan Mac tahun lepas sehinggalah pada bulan Mac tahun ini dia telah break. Dia telah break. Kalau saya boleh tandakan di sini, dia telah break uptrend line. So menunjukkan bahawa dia hendak berubah arah. So apabila dia hendak berubah arah, uptrend, dia hanya boleh berubah arah kepada dua arah sahaja. Sama ada sideways ataupun downtrend. So untuk case Penta ni, dia telah decide untuk bertukar daripada uptrend kepada downtrend. So dengan ada pembentukan low, lower high, lower low di sini. So apabila kita tarik Fibonacci retracement, saya telah tarik Fibonacci retracement di sini. So dia sekarang berada pada sekitar aras di antara aras Fibonacci retracement 38 dan juga 50%. So pada ketika ini dia sedang membuat dia tengah membuat sekarang ni pattern yang dipanggil sebagai rectangle pattern. So kita tak tahu lagi ke mana arah Penta sekarang ni. Sama ada dia hendak naik ataupun dia nak sambung penurunan. Sama ada dia nak naik untuk menguji semula trend line, downtrend line yang saya telah lukis ini, ataupun dia nak sambung semula penurunan menuju ke 4.23. 4.23 ataupun RM3.60. So ada dua level yang kita patut orang kata lihat jika Penta melakukan penurunan semula. Kalau dia nak sambung penurunan lah. So di sini kita harus juga tanda apakah next support. Kalau Penta jatuh lagi, apakah next support kita? So kita boleh tandakan di sini RM4.12. And then kita ada juga sekitar RM4. So basically RM4, sekitar RM4 ke RM4.12 berkemungkinan jika dia hendak membuat kejatuhan. So sambil tu kita tukar juga kita punya chart kepada weekly chart untuk nampak lebih clear di mana aras-aras support. Tadi kita dah tanda RM4.12 dan juga RM4. Kali ni kita nak tengok yang manakah aras yang agak lebih sesuai jika Penta melakukan kejatuhan. Di mana aras support dia yang lebih cantik. So di sini kalau saya tengok di sini, saya berkemungkinan untuk tukar aras support dia kepada
RM4.31. Okey. Dan ini saya naikkan sedikit, okey, kepada RM4. So lebih kurang dalam RM4 sehingga ke RM4.30 jika dia hendak menyambung penurunan. Okey. So ini adalah merupakan zon sokongan yang seterusnya jika Penta hendak menyambung penurunan. Okey, so jika dia hendak melakukan kenaikan, okey, berkemungkinan dia akan datang menguji semula downtrend line yang saya telah lukis sebelum ni. Okey. So itu dari segi charting. So kalau kita tengok hari ini, bagaimana keadaan Penta, okey, menggunakan maklumat-maklumat yang ada di dalam platform. Okey. So kita just masukkan Penta di sini. Ataupun kita just search Penta di sini. Okey, kemudian kita just double click. Okey, kita akan dapati bahawa kita masuk ke dalam tick chart. So apabila kita masuk ke dalam tick chart, kita nampak ada satu volume spike di sini. Kita just klik, ada 70% buying rate pada ketika ini. So kita tengok ada tak volume-volume yang menarik. Okay, so kalau kita tengok paling tinggi adalah 231 lot. So 231 darab dengan 100 darab dengan RM4.72 bernilai RM109,000. Okay, so RM109,000 sahaja. Okay, pembelian terbesar bagi Penta untuk hari ini. So kita tengok apa yang akan berlaku bagi Penta, sama ada dia memilih jalan untuk naik ke atas ataupun memilih jalan untuk turun semula ke bawah. Sekian sahaja review saya mengenai syarikat Penta Master Corporation. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk anda. Jika anda suka video ini, pastikan anda like, share dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih.